Assalamualaikum. 14 Februari 2024. 48 jam di Ukraine. Zelensky menghantar askar elit mereka ke Avdiivka. Askar yang terbaik untuk mendapatkan balik Avdiivka. Ini adalah arahan Zelensky. Dan semalam kita bercerita yang Rusia happy kan, seperti yang kita bualkan semalam. Tapi Putin komen, kalau aku tahu aku bunuh semua askar ni. Kerana masalahnya askar elit ini adalah kebanyakannya adalah askar elit Azov Nazi yang dah ditawan di Marinka atau di Bakhmut dan dipulangkan balik ke Ukraine. Dan ini yang Putin kata, kalau aku tahu semua aku bunuh. Kenapa nak hantar balik askar ni untuk berperang balik dan mengetuai askar-askar yang lebih muda ke Avdiivka. Dan Avdiivka akan jadi seperti Bakhmut kerana Rusia akan mendapatkan Avdiivka dan banyak askar Ukraine akan terkorban. Ini dia orang panggil meat grinder. Dan askar elit ini daripada 3 brigade Ukraine. Mereka akan mengetuai askar muda yang dilatih US dan Europe. Dan Zelensky akan menggunakan dan mendapatkan balik Avdiivka. Ini adalah perang yang US nak askar yang banyak akan diberi kepada mereka dan senjata yang terbaik di Avdiivka. Nak cakap terbaik pun tak jugalah teman-teman. Kerana memang kalau 60 bilion ini diberikan kepada Ukraine sekalipun, bukan untuk senjata untuk sekarang senjata ini semua harus ditempa Jadi apa yang Ukraine gunakan semua adalah senjata-senjata lama. Sekarang macam mereka dah nak kehabisan senjata Jadi ini adalah untuk neocon, untuk syarikat-syarikat neocon membuat senjata untuk masa depan. Saya rasa seperti apa yang saya kata daripada dulu, memang tak sempat lah senjata ni untuk diberikan Ukraine. Saya bilang tahun depan Ukraine sudah tidak ada lagi Dan sekarang Zelensky cuba melawan Rusia di Avdiivka dan US dah beri amaran untuk Zelensky lupakan Avdiivka. Tapi Zelensky masih berdegil masih ingin mendapatkan Avdiivka seperti Zelensky melawan cekal US ketika di Bakhmut. Rusia ni masih ada sifat peri kemanusiaan lagi. Yalah, Putin kata perang ini adalah perang untuk membersihkan pengaruh Nazi di Ukraine. Tapi selepas mereka dah menawan askar-askar Nazi ni, mereka pulangkan balik ke Ukraine. Maknanya Rusia masih ada peri kemanusiaan lagi terhadap askar-askar Azov Nazi. Tapi nak cakap macam mana? Mereka nak balik lagi, nak berperang lagi untuk Ukraine. Lepas ni mungkin tak tahulah nak cakap. Tak ada maaf lagi kemungkinan. Ini adalah amaran pertama dan mungkin depan ni amaran kedua, kita mana tahu. Betul tak? Lagi satu teman-teman, General Azov Nazi yang paling berpengaruh, General Zaluzhny, telah dipecat. Dan sekarang kita nampak Ukraine macam setelah General Zaluzhny dan digantikan dengan General Zelensky, dah berubah dia punya situasi dekat sana. Kerana General Zelensky ni dia bukan berpengaruh dalam Azov Nazi. Dia adalah general yang berada ketika perang World War II. Okey. Jadi dia ada di situ. Jadi dia bukan Azov Nazi pengaruh dia. Jadi kita dah nampak sekarang Zelensky pun dah kurangkan pengaruh Azov Nazi di Ukraine. Mungkin kerana lepas ni ada perjanjian damai ke apa ke, kita pun tak tahu. Pasal ini adalah peluang terakhir Zelensky untuk membuktikan yang dia boleh jadi pemimpin ke tak. Kalau dia dapat Avdiivka, mungkin dia boleh teruskanlah sebagai pemimpin Ukraine. Kalau tidak, dah ada pengganti menunggu mereka.
menunggu dia. Dah ada pengganti dah menunggu dia. Dia adalah Presiden Ukraine yang bekas Presiden Ukraine dulu. Sekarang menunggu tiba masa untuk dia menjadi Presiden Ukraine yang baru. Walau berapa US beri kepada Ukraine, 60 bilion kepada Ukraine, semua duit ini takkan dapat membantu Ukraine. Walau media masa Daily Telegraph juga berkata yang Ukraine takkan dapat menang. Dan berita dari Ukraine, daripada majalah Pandusa berkata yang Ukraine ada askar yang terlalu muda dan pengalaman yang kurang dan senjata yang tak berapa baik. Dan walau sekarang Ukraine menghantar askar elit yang terbaik, adalah keputusan yang tak baik untuk melawan Rusia. Siapa yang mendengar berita saya dari mula perang Ukraine akan tahu taktik Rusia. Dan juga teman-teman jangan lupa share teman-teman. Saya nak dapatkan 1000 viewers hari-hari. InsyaAllah teman-teman bantu Askar 800 lebih ni, tolong bantu channel saya. Memberi anda bernafas dan mengumpul askar anda, ini adalah taktik Rusia. Bila anda dah kumpul askar, Rusia akan hantar bom kepada mereka. Dan Rusia sekarang mengebom semua jalan utama di ADFK untuk menyusahkan bantuan Ukraine kepada askar-askar mereka. Kan kita cerita sedikit tentang Gaza. Israel berkata Egypt harus buka border untuk rakyat Gaza untuk berhijrah ke negara lain. Dan Egypt berkata tidak akan membuka border mereka untuk kesenangan Israel. Ketua Mossad ke Egypt dan dia balik dengan tangan kosong. Egypt tetap dengan pendiriannya. Teman-teman, kalau Egypt buka border Rafah, akan kosonglah Rafah. Dan senanglah Israel membuat penempatan haram mereka yang baru. Dan Egypt berkata kalau Israel teruskan juga border Egypt bocor, Egypt berkata perjanjian damai antara Egypt dan Israel tergugat. Dan langkah perang untuk Egypt terhadap Israel semakin hampir. Israel masih bermimpi untuk menangkap dan membunuh Yahya Sinwar. Ya, memang Israel sudah berjaya membunuh seorang komander Hamas, tapi Yahya Sinwar mereka bermimpi. Dan Al-Qassam Brigade mengebom 2 tank Israel semalam dengan Yasin 105 dan sekarang masih lagi tegang di Gaza. Walau IDF Chief berkata pada Yahoo yang Israel sekarang akan membuatkan Egypt menyerang Israel. Walaupun 3 top intel di Israel memberi amaran yang sama. Mereka risau dengan langkah Israel teruskan serangan terhadap Rafah. Dan Houthi pula masih menyerang kapal-kapal yang lalu di Red Sea. Dan misil Houthi berjaya menembak kapal perang British. Dan kapal perang British ini seperti macam tak ada apa-apa, tapi terpaksa balik meninggalkan Red Sea dan kembali ke British kerana mereka berkata ada masalah teknikal. Dan Houthi juga memberi amaran akan potong kabel internet di dasar laut. Habis. Tak adalah internet kita lah teman-teman. Makin teruk perang ni teman-teman. Kalau Houthi dah potong kabel internet, saya terpaksa pakai Elon Musk punya SIM card lah ni kerana mereka menggunakan satelit. Betul tak? Assalamualaikum. Hurrah everybody.